Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning. Okay, hi kelas. Okay, jadi macam mana semua? Seronok tak bercuti? Kita cuti raya kan? Mesti ramai yang dapat kumpul duit raya banyak kan? Okay, jadi teacher harap semua seronok beraya hari tu dengan family semua. Jadi, teacher nak semua kumpul balik. Semangat untuk kita belajar online. Kita akan mulakan PDPR pada hari ini. Harap-harap tak ada lah kan yang masih beraya. Okey. Untuk hari ini, untuk kelas English hari ini, teacher akan sambung balik topik kita iaitu chapter 5 yang mana kita berhenti takat sebelum cuti raya hari tu. Okey, jadi semua sebelum kita mulakan, teacher nak semua buka buku teks page 56. Okey? Muka surat 56. Okey, sebelum kita sambung cuti raya ataupun mula cuti raya hari tu, kita belajar pasal makanan, betul? Makanan sihat, apa penjodoh bilangan dalam bahasa Inggeris untuk makanan-makanan tertentu. Dan hari tu, sebelum kita mula cuti raya juga, teacher rasa ramai dah, insyaAllah lah, ramai yang dah hantar kerja-kerja dan teacher pun dah tanda. Jadi teacher tengok, Alhamdulillah lah setakat ni, semua yang hantar tu boleh katakan salahnya hanya 1 ke 2 sahaja. Okey, jadi yang mana tak faham macam biasalah boleh tanya teacher. Untuk hari ini kita akan sambung balik. Okey, semua dah buka ya muka surat 56. Okey, jadi hari ini kita akan sambung balik chapter 5 iaitu reading time. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, gambar ke atas kali tu kita ada coffee. Coffee tu apa? Kopi lah. Tapi dalam bahasa Inggeris kita panggil coffee. Okey. Sebelah dia tu kita ada nuts. Nuts tu apa? Kekacang bukan sejenis je kacang, tapi banyak jenis lah kekacang. Okey. Jadi kita tengok itu. What is Malaysia International Gastronomy Festival? Okey, apakah ia Malaysia International Gastronomy Festival? Ada yang pernah dengar tak nama festival ni? Teacher rasa mungkin ada yang pernah dengar kan? Okey. Jadi kita tengok tajuk dia tu. Tajuk besar hari ini iaitu Malaysia International Gastronomy Festival. International tu apa? International tu kebangsaan. Gastronomi, makanan. Jadi apa maksud festival ni? Apa nama festival ni? Okey, nama festival ni ialah Pesta Makanan Antarabangsa Malaysia. Malaysia tu negara kita lah kan? Okey. Jadi, teacher akan bacakan perenggan seterusnya ni. Kita dengar dan fahamkan apa cerita pasal Malaysia International Gastronomy Festival ni. Okey? Okey, bawah tu dah ada bagi www.migf.com. Kalau dah kata mula dengan www tu, apa tu? Laman web lah. Laman web tu semua boleh buka, tengok. Dia akan keluarlah pasal Malaysia International Gastronomy Festival ni. Okey, jom kita mulakan. Okey, tengok ya. Every year, pada setiap tahun, thousands of people visit the Malaysia International Gastronomy Festival, or the MIGF in Kuala Lumpur. Okay, every year, pada setiap tahun, thousands, beribu-ribu orang akan melawat Malaysia International Gastronomy Festival, ataupun dalam bahasa ringkasnya kita panggil dia MIGF, iaitu Pesta Makanan Antarabangsa Malaysia in Kuala Lumpur, di Kuala Lumpur. Jadi tiap-tiap tahun akan beribu-ribu orang datang pesta ni ya. For 1 month, selama 1 bulan, visitors, para pelawat to MIGF can eat different kinds of food from more than 25 of Malaysia best restaurant. Selama sebulan, maknanya kita tahulah pesta ni tempoh dia selama sebulan ya. Semua para pelawat yang hadir ke MIGF, pesta makanan ni, akan dapat merasa atau akan dapat makan pelbagai jenis makanan yang datangnya daripada 25 restoran terbaik di Malaysia. Jadi kalau kita datang pesta ni, akan ada 25 buah restoran yang akan sediakan macam-macam makanan. Jadi semua para pelawat boleh makan makanan tu.
There is food from all over Malaysia and around the world. Okay. Makanan kat situ terdiri daripada seluruh Malaysia, makna boleh datang kata makanan daripada Kelantan, boleh kata daripada Pahang, boleh kata daripada Melaka, daripada Johor. Mana seluruh Malaysia lah, segala jenis makanan yang ada kat Malaysia ni akan ada dekat pesta tu, dan juga around the world, dan juga daripada serata dunia. Contoh makanan lain apa kalau bukan Malaysia? Contohnya Jepun lah, kita ada sushi, macam tu tahu. Jadi makanan luar ada, makanan Malaysia lagilah ada. Nama pun pesta makanan antarabangsa Malaysia, betul? Okey, jadi makanan tradisional memang akan ada lah dalam pesta ni. Okay, kita tengok perenggan seterusnya. Eating isn't the only thing visitors can do there. Okay, eating tu apa? Makan. Okay, makan isn't. Okay, dia kata kat sini, makan bukanlah satu-satunya perkara yang kita boleh lakukan dekat pesta tu. Maknanya dia nak cakap kat sini, bila kata pesta makanan, bukanlah pergi sana semata-mata hanya nak makan je. Tak, dia ada juga aktiviti lain dekat situ yang para pelawat boleh lakukan. They can also watch and learn how famous chefs cook their favorite food. Okay, para pelancong juga, para pelawat juga boleh melihat dan belajar macam mana famous chef. Famous chef tu apa? Chef popular lah. Contohnya macam Chef Wan kan. Chef-chef popular ni masak macam mana makanan kegemaran diorang. Depan mata dia, sebab datang festival ni dia nampak depan mata sendiri macam mana nak buat dia. Contohlah kita, makanan tradisional kita, nasi lemak yang memang orang kata memang jadi tradisi Malaysia lah, nasi lemak kan. Jadi boleh nampak sendiri kat depan mata macam mana nak buat nasi lemak. Bila kita dah tengok tu, kita bukan tengok saja kan, maknanya kita belajar juga. Okay, there are also many classes where visitors can learn how to choose the best ingredient. Jadi dekat festival tu juga terdapat banyak kelas yang mengajar, yang mana para pelawat boleh belajar untuk memilih bahan-bahan yang terbaik untuk masakan ataupun jenis masakan yang diorang nak buat tu. Contohnya lah, kalau kata nak buat nasi lemak kan, kita pakai santan. Okey, santan apa yang terbaik? Adakah santan kotak ke nak kena perah daripada kelapa, betul? Okey, jadi famous chef dekat situ, kelas yang ada kat dalam pesta tu, diorang akan ajar bahan apa yang terbaik, jenama apa yang paling elok, sukatan, ukuran apa yang terbaik untuk hasilkan makanan juadah yang kita nak tu. Okey, jadi para pelawat boleh belajar kat situ bahan apa yang terbaik diorang boleh pakaikan. Visitors can get coffee, cheese, nuts and much more from shops that have only the best. Para pelawat boleh dapatkan kopi, keju, cheese keju kopi, keju, kekacang dan pelbagai lagi daripada kedai-kedai yang join dalam festival tu, yang mana hanya menyediakan bahan-bahan yang berkualiti dan terbaik. Okey, tak adalah orang kata datang situ tengok makanan kacang dia dah orang kata masuk angin ke, tak elok ke. Semua makanan kat situ fresh dan yang terbaik. Okey, jadi kita tengok ayat terakhir sekali, dia kata it is an amazing food festival. Ia merupakan sebuah pesta makanan yang amat menarik. Okey, kenapa menarik? Macam teacher cakap tadilah, dalam tempoh sebulan ni, semua para pelawat boleh makan pelbagai jenis makanan, boleh belajar macam-macam, boleh jumpa chef-chef yang terkenal, boleh tahu bahan apa guna dalam masakan tu, bahan apa yang terbaik. Jadi ini adalah peluang untuk para pelawat mengenali secara tak langsung lah, dia mengenali budaya Malaysia. Contohnya kat Kelantan popular apa? Nasi kerabu. Dekat Pahang popular apa? Tempoyak, ikan patin tempoyak. Macam tu lah. Benda-benda tu memang orang kata adalah budaya Malaysia dan tradisi Malaysia. Jadi diorang boleh belajar dan tahu, oh selama ni makan sedap macam ni, rupanya cara buat dia macam ni. Okay? Jadi agak-agak lah kat sini, seronok ke tidak kalau kita dapat pergi pesta makanan? Mestilah seronok kan. Siapa je yang tak suka makan, betul? Okey, jadi kita tengok kat bawah tu, banyak jenis makanan. Yang gambar dua pertama tu, kuih tradisional Malaysia. Nampak kuih-kuih tu. Teacher pastilah hari tu waktu puasa, kuih-kuih ni semua ada dekat bazar Ramadan tu. Dan teacher rasa semua tahu kan.
Lepas tu kita ada mi goreng. Gambar terakhir tu apa tu? Nasi kerabu. Nampak? Benda-benda ni memang Malaysia punya tau. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia boleh bangga cakap nasi kerabu ni Kelantan datang daripada Kelantan. Saya orang Kelantan, saya makan nasi kerabu. Jadi macam tu, faham? Kita boleh bangga dengan makanan tradisi Malaysia. Okey, jadi value pengajaran untuk topik kita yang hari ni dia kata learn about important festival in your country. Kita kena ketahui pesta apa, festival apa yang penting di Malaysia. Contohnya salah satunya ni lah, pesta makanan antarabangsa Malaysia. Tujuan dia supaya orang luar, bukan orang Malaysia je. Okay, orang Malaysia memang dah tahulah makanan tu dah jadi makanan ruji, dah jadi makanan harian kita, dah biasa dah nampak kat kedai makan. Family sendiri pun, mak pun boleh masak semua kan. Okay. Tapi orang luar betul macam orang barat, Jepun, China, India betul yang daripada luar tu datang, macam ni makanan Malaysia, sedapnya makanan Malaysia, bagus betul. Jadi bagusnya ada festival macam ni, kita dapat memperkenalkan negara Malaysia pada orang luar. Okey, jadi rasanya semua faham lah kan? Okey, jadi untuk latihan muka surat 57, teacher rasa kita buat online hari yang ni. Yang ni kita akan bincang sama-sama, dan lepas ni semua murid-murid boleh buat latihan dalam workbook. Okey? Tapi yang ni kita bincang dululah. Okey, kita tengok latihan dia. Dia kata, read again, baca sekali lagi, and write T for true, dan tulis T untuk betul, or F untuk salah. Okey? Yang pertama, the food festival is also called the MIGF. Pesta makanan ini juga dikenali sebagai MIGF. Betul ke tidak? Tengok balik tadi. Betul lah kan? Malaysia International Gastronomy Festival, MIGF. Betul. Jadi kena tulis apa? T untuk true. Okey, nombor 2. The food festival is every month. Pesta makanan ini diadakan setiap bulan. Betul ke salah? Salah. Bila salah jadi false, kita tulis F. Kenapa salah? Sebab tadi teacher cakap dalam setahun dia akan ada sekali je, dan sekali tu dia lakukan sepanjang 1 bulan. Contohnya dia buat bulan 8 Ogos. Bulan Ogos tu je. Dia bukannya tiap-tiap bulan. Okey? Yang ketiga, visitors can try food from 25 different countries. Dia kata para pelawat boleh mencuba makanan daripada 25 jenis different countries. Countries apa? Negara. 25 negara yang berbeza. Betul ke? Kita tengok balik tadi. Dia kata 25 apa tu? 25 of Malaysia's best restaurant. Para pelawat boleh rasa makanan daripada 25 restoran terbaik Malaysia. Bukannya 25 negara terbaik. Jadi salah. Bila salah kita tulis F. False. Nombor 4. Visitors go to MIGF only to eat. Okay, para pelawat pergi ke pesta MIGF ni hanya untuk makan. Diorang boleh makan je. Betul ke salah? Salah lah. Sebab teacher cakap tadi, diorang bukan boleh makan je. Diorang boleh belajar, diorang boleh jumpa famous chef, diorang boleh tahu bahan-bahan apa yang terbaik untuk lakukan sesuatu juadah tu. Jadi nombor 4 pun salah. Kita tulis F. False. Okay, nombor 5. Famous chefs shows visitors how to make their favourite food. Okay, chef popular akan tunjukkan kepada para pelawat cara melakukan masakan ataupun makanan kegemaran mereka. Betul ke salah? Betul lah. Tidak, apa tujuan chef tu kan? Okay, chef tu dia akan ajar para pelawat cara hasilkan sesuatu juadah kegemaran mereka. Okay, makna 5 tu betul. Kita tulis true. Dan nombor 6, the shops at the festival have only coffee, cheese and nuts. Dia kata kat situ, kedai-kedai yang terdapat di pesta itu hanya menyediakan kopi, keju dan kekacang. Kita tengok balik kat bawah tadi, perenggan tu dia kata kopi, cheese, nut and much more. Bila kata much more, maknanya ada pelbagai lagi. Bukannya 3 benda tu je. Jadi nombor 6 tu salah lah. Macam-macam lagi boleh dapat dekat pesta tu. Bukan 3 benda tu saja. Jadi bila salah, kita tulis F. Okey, itu latihan nombor 2. Kita tengok latihan nombor 3. You are at a restaurant. Okay, bayangkan anda sedang berada di sebuah restoran. Who says this phrase? Siapa yang akan ungkapkan kata-kata ini? The waiter or the customer? Waiter tu apa? Waiter tu pelayan. Yang kalau kita datang kedai makan, kan ada pelayan ambil order tu kan? Okay. Waiter, kita panggil waiter. Or the customer. Customer tu apa? Pelanggan. Kita lah yang datang kedai makan. Kita adalah pelanggan. Okay?
Kalau waiter, kalau ungkapan itu yang selalu cakap tu adalah waiter, pelayan yang keluarkan, kita akan tulis W, waiter. Kalau itu adalah ungkapan daripada pelanggan, kita akan tulis customer, C. Okay? Kita tengok yang pertama. Ready to order? Dah bersedia untuk ambil pesanan? Selalunya siapa yang tanya macam tu? Kita pelanggan yang datang kedai ke pelayan yang akan tanya kita? Pelayan yang akan tanya kita. Pelayan dia akan datang, dia akan tanya kita. Sebagai pelanggan, dia akan tanya kat pelayan, dia akan tanya pelanggan, cik dah bersedia untuk ambil pesanan? Dia kata macam tu. Jadi nombor 1, ungkapan itu datang daripada waiter. Jadi kita tulis W. Nombor 2, would you like anything to drink? Awak mahu minum apa-apa? Okey, siapa yang tanya kita minum apa? Mestilah waiter kan. Mestilah pelayan yang tanya kita. Takkanlah kita yang pelanggan pula tanya pelayan, betul? Mestilah pelayan yang tanya pelanggan. Jadi jawapan dia W, waiter. Nombor 3, a table for 2 please. Okey. Saya nak meja untuk 2 orang boleh? Selalunya kalau kita datang restoran, kita akan bagi tahu betul. Berapa orang yang datang dengan kita tu. Mungkin kita dengan mak kita je datang kedai tu. Jadi kita cakap, saya datang 2 orang je, ada tak meja untuk 2 orang? Okey, jadi siapa cakap macam tu? Pelanggan. Bila kata pelanggan yang cakap, maka jawapan dia customer, C. Nombor 4, I would like to pay please. Saya nak dia angkat tangan, dia cakap, boleh saya bayar? Selalunya bayar siapa? Pelayan ke pelanggan? Mestilah pelanggan, sebab kita dah dapatkan servis dekat restoran tu. Jadi bila pelanggan, jawapan dia customer, C. Nombor 5, can I have a knife please? Boleh saya dapatkan sebilah pisau? Siapa yang tanya macam tu selalunya? Selalunya pelanggan lah akan tanya. Mungkin dia makan makanan western macam chicken chop ke apa, dia perlukan pisau. Jadi dia akan angkat tangan, dia cakap, boleh saya dapatkan sebilah pisau? Jadi jawapan dia customer, C. Nombor 6, I would like a pizza please. Saya nak order 1 pizza boleh? Siapa yang akan cakap macam tu? Pelanggan. Jadi jawapan dia C juga. Nombor 7, would you like some dessert? Anda mahukan apa-apa dessert? Pencuci mulut. Dessert tu pencuci mulut ya. Okey. Jadi selalunya siapa yang akan tanya macam tu? Waiter. Ya, pelayan yang akan tanya kita. Selalunya kita dah order main dish yang kita nak, makanan berat yang kita nak order, dan hujung-hujung kita nak makanlah pencuci mulut. Mungkin boleh jadi wafer, ice cream, kek kan. Jadi selalunya waiter, pelayan ni dah akan tanya, nak makan apa-apa, nak dapatkan apa-apa pencuci mulut. Jadi itu jawapan dia, waiter, W. Dan last sekali nombor 8, what would you like to eat? Apa yang anda ingin makan? Siapa yang akan tanya macam tu? Pelanggan ke pelayan? Pelayan lah. Mesti pelayan yang tanya pelanggan, awak nak makan apa-apa? Encik nak makan apa-apa? Jadi jawapan dia waiter, W. Okey. Itu, maka kita dah menjawab lah soalan nombor 2 dengan nombor 3. Okey, jadi untuk latihan hari ini, teacher nak semua buka workbook. Kita akan buat revision. Sebab apa? Sebabnya kita dah habis chapter 5. Untuk next class, teacher akan masuk topik baru, chapter 6. Jadi hari ni teacher nak semua buat revision, latihan workbook. Muka surat 45 dan 46. Revision ya. Okey, bila kata revision ni, maknanya latihan yang korang akan buat ni semuanya merangkumi untuk satu chapter tu, chapter 5 tu. Jadi semua boleh rujuk balik chapter 5 buku teks. Boleh rujuk balik jawapan-jawapan dia tu, semua ada dalam buku teks ni. Dari muka surat 49 sampailah yang terbaru tadi, kita baru belajar tadi ni, iaitu muka surat 56. Okey, jawapan-jawapan tu. Dan teacher pastilah latihan-latihan yang revision ni pun adalah latihan-latihan, orang kata latih tubi lagi daripada latihan yang teacher dah bagi sebelum ni. Okey, kita tengok dalam workbook tu, muka surat 45 tu. Okey, yang pertama dia kata look and complete. Okey, tengok balik dalam buku teks tadi.
Korang cari balik jawapan-jawapan. Sebab latihan sebelum ni pun kita dah pernah buat kan. Okey, kalau cheese, apa penjodoh bilangan dia? Yang nombor 2, milk. Milk tu apa? Susu. Okey, dia pakai apa kat situ? Apa penjodoh bilangan dia? Nombor 3, chips, keropok. Apa penjodoh bilangan dia? Nombor 4, cereal. Cereal tu apa? Biji rain. Okey, biji rain macam Honey Star, Coco Crunch semua tu. Tengok balik dalam buku teks. Ataupun latihan-latihan sebelum ni yang kita dah buat dalam workbook ni. Ada jawapan dia. Okey, nombor 5, lemonade. Lemonade tu dalam apa? Lemonade tu air lemon ya, air lemon. Nombor 6, teh. Okey, teh tu dalam apa? Apa penjodoh bilangan dia? Nombor 7, coklat. Nombor 8, water, air. Water tu dalam apa? Nombor 9, orange juice. Jus oren. Apa penjodoh bilangan jus oren? Dan 10, salad. Salad ya. Salad tu apa? Apa dia punya penjodoh bilangan? Okay, jadi masukkan segala penjodoh bilangan yang betul dalam tempat kosong tu. Boleh rujuk balik latihan sebelum-sebelum ni, ataupun boleh buka je dalam buku teks. Ada dalam buku teks tu jawapan dia. Okay, nombor 2. Look at the picture and write sentences. Lihat gambar di bawah dan bina ayat. Use there is atau are. Okey, kita pakai is untuk apa? Kita pakai is kalau benda tu hanya ada satu, singular, satu je. Bila ada benda tu satu je, kita pakai is. Kalau lebih daripada satu, dua dan ke atas, kita pakai are. Maknanya jadi there are. Okay, contoh yang pertama dia bagi kat situ. There is a box of cereal. Bila kata is, maknanya satu je lah kan. A box of cereal. Terdapat satu kotak biji rain. Kita tengok atas meja tu. Ada berapa kotak biji rain tu? Satu je kan. Sebab itulah contoh dia bagi there is. Kalau kata banyak, pakai there are. Okay, jadi apa lagi barang-barang yang ada kat atas meja tu? Ada pisau. Pisau apa? Knife. Lepas tu kita ada roti, bread. Lepas tu kita ada butter, mentega. Lepas tu kita ada milk, susu. Tengok ada berapa banyak susu kat situ tu. Dalam sekali kita ada pinggan, plates. Okay, semua ni ada dalam buku teks, boleh rujuk balik. Okay, itu latihan nombor 1 dan nombor 2 di muka surat 45. Okay, manakala muka surat 46, latihan nombor 3. Complete with how much atau how many, then answer about yourself. Hari tu teacher dah ajar dalam kelas kan. Mana satu yang boleh kira dan mana satu yang tak boleh kira. Kalau benda tu boleh kira, okay, kalau boleh kira, kita akan pakai how many, berapa banyak. Kalau boleh kira. Kalau benda tu tak boleh kira, kita akan pakai how much. Apa maksud benda tu boleh kira ke tidak? Jadi korang bayangkan letak benda tu atas tangan. Kalau benda tu boleh dikira, maknanya ada ke atas tangan tu, wujudnya dekat atas tapak tangan tu, boleh kira lah tu. Tapi kalau benda tu tak ada, maknanya contohnya kalau korang pegang pasir kan, korang genggam pasir, kita boleh kira ke butir-butir pasir tu? Tak logik kan nak kira setiap biji butir pasir tu. Jadi tak boleh kira, kita pakai how much. Okay, jadi masukkan dekat ruang kosong yang bahagian depan tu. Kalau boleh kira, how many. Kalau tak boleh kira, how much. Yang pertama dia tanya, water do you drink every day? Berapa banyak air yang kamu minum setiap hari? Okay, air yang boleh kira ke tidak. Okay, yang kedua, hours do you sleep every night? Ni pun kita dah buat dah latihan ni hari tu dalam kelas kan. Hours, jam. Jam boleh kira tak? 1 jam, 2 jam, 3 jam. Boleh kira ke tidak? Berapa banyak jam awak perlukan tidur setiap hari? Nombor 3, chocolate bars do you eat every week? Berapa banyak chocolate bar coklat yang kita makan, yang awak makan setiap minggu? Nombor 4, fruit do you eat every day? Berapa banyak buah yang awak makan tiap-tiap hari? Okay, every day, tiap-tiap hari lah. Dan nombor 5, bags of crisps do you eat every month? Berapa banyak paket atau bag keropok yang awak makan tiap-tiap bulan? Okay, semua soalan tu teacher nak korang jawab, murid-murid jawab sendiri dekat sebelah tu. Kalau katalah tiap-tiap hari dia makan 10,000 bag keropok, tulis kat situ, tulis 10,000, macam tu. Kalau kata tiap-tiap hari dia minum berapa gelas cawan, 25 gelas cawan tiap-tiap hari air putih dia minum, tulis kat sebelah tu. Teacher nak tahu jawapan dia. Semuanya tanya pada diri sendirilah. Boleh jadi kawan awak satu hari dia minum 3 gelas je cawan air. Yang awak ni mungkin awak minum 10 gelas air. Masing-masing punya jawapan. Tak ada betul, tak ada salah.
Yang penting yang bahagian depan tu je. Itu yang dalam skema memang kena tepat lah. Kalau boleh kira, how many. Kalau tak boleh kira, how much. Okay? Itu latihan nombor 3. Dan latihan terakhir, what food do vegetarian eat? Read and circle. Makanan apa yang vegetarian makan? Tahu tak vegetarian tu apa? Vegetarian tu orang yang tak memakan daging. Dia makan sayur sahaja. Okay, jadi teacher akan bacakan bawah ni dan translatekan dia dalam bahasa Melayu. Murid-murid kena baca dan bulatkan makanan apa yang vegetarian makan. Okay? Kita tengok perenggan pertama. Some people don't eat meat or fish. Sesetengah orang tidak memakan daging atau ikan. They are called vegetarian. Mereka ini dikenali sebagai vegetarian. Okay? Kalau lah ada kawan-kawan kita kan, kita makan ayam, kita makan daging. Tapi ada seorang kawan ni, dia memang tak makan ayam, daging, ikan. Dia tak makan. Dia makan sayur je. Dia makan benda-benda daun hijau macam tu kan. Jadi kita panggil dia dikenali sebagai vegetarian ya. Okay? Kita tengok ayat seterusnya. Some of them think it's not healthy to eat meat or fish. Okay, setengah daripada mereka berfikiran bahawa tidak sihat untuk memakan daging ataupun ikan. Others think it's bad to eat animal. Manakala sebahagiannya lagi berfikiran adalah kejam ataupun jahat untuk makan binatang. Okay, jadi maknanya ada dua kategori lah vegetarian ni. Satu, vegetarian yang tak makan daging dengan ikan semua ni sebab dia rasa tak elok untuk kesihatan dia bila makan daging dengan ikan banyak. Yang kedua, dalam kategori vegetarian ni, sebab dia rasa kesian nak kena sembelih haiwan-haiwan tu, nak kena sembelih ayam, itik semua tu, dia rasa kesian. Jadi dia putuskan diri dia untuk jadi vegetarian, hanya makan sayur-sayuran. Okey, kita tengok perenggan seterusnya. Vegetarians eat cereal, pasta, rice, beans, fruit and vegetables. Okay, orang-orang vegetarian memakan cereal, biji rain, pasta macam spaghetti tu, rice, nasi, beans, kacang, fruit, buah-buahan dan vegetables dan sayur-sayuran. They also eat cheese and yogurt and they drink a lot of milk. Okay, mereka juga memakan keju dan yogurt. Yogurt mesti semua pernah makan kan, yogurt. And they drink a lot of milk. Dan mereka banyak minum air susu. Okay? Dan perenggan terakhir, many people around the world are vegetarian. Okay, terdapat ramai orang vegetarian dalam seluruh dunia ni. Okay? In the US, di dalam United States, 3% of people are vegetarian. Sebanyak 3% orang dalam United States ni adalah vegetarian. Kita rasa 3% tu kecil je. Tapi bayangkan berapa ramai orang dia dekat negara tu. Kalau kata 3% daripada berapa juta rakyat, banyak kan. Jadi untuk latihan nombor 4 ni, teacher nak murid-murid bulatkan makanan yang diorang makan. Tadi dekat perenggan nombor 2 tu dia dah bagi tahu dah. Dia makan pasta, cereal, kacang, nasi. Dekat gambar tu, bulat ke gambar tu makanan apa yang diorang makan. Jangan bulat benda yang diorang tak makan. Apa yang vegetarian makan. Faham? Jadi untuk hari ni kita akan tamatkan chapter 5 dan untuk next English class kita akan sambung chapter 6. Chapter 6. Okey, jadi buat latihan muka surat 45 dan 46 sahaja. Dan macam biasa, lepas dah siap, ambil gambar, snap, hantar dalam Telegram teacher. Jadi teacher boleh terus tanda dan tengok apa kesalahan yang murid buat ataupun apa yang betul. Harap-harap semua betul lah. Sebab ini revision, maknanya kita dah belajar sebelum ni. Sebarang pertanyaan, boleh contact teacher dekat Telegram ataupun grup kelas. Okey? Itu sahaja daripada teacher hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.